Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Selamat petang. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Apa khabar Puan Safia Fina? Sefi Fina, Saudara Azli, itu juga Saudara Nan, Saudara Kamisan San, Saudara Zamari LC, selamat petang. Terima kasih hadir. Waktu petang pemenuhan saya, Saudara Muhammad. Waalaikumsalam. Saudara Din Ana, Jamil Hussein, Amran Abi, Mat Nayan, Zolani, Nur Asita, Faizal Acoy, apa khabar? Salam satu Malaysia. Saudara Puan Nursidah Kasim, Musu Aro Rupiah Kasim. Oh, panjang nama tu. Musu Aro Rupiah Kasim. Saudara Isman, Sayu lah. Rasa Sayu pula dah. Nak sayu-sayu. Apa petang-petang begini ni saya. Saudara Abdul Razak Hamid. Begitu juga Saudara Adam Jebat. Selamat petang. Nah, apa khabar nah? Josh Lajam. Yanto Kasmai. Waalaikumsalam. Saudara Abdul Rahman. Saudara Masman. Saudara Safri. Azli. Nursidah Kasim. Abdul Rahman. Begitu juga Saudara Puan Selamah Yusof. Selamat petang. Terima kasih Saudara Muhammad Yazid. Saudara Puan Su. Apa khabar Su? Su saja. Nama penuh tak tahulah. Su boleh jadi Suraya, Suryati. Tak gitu Puan. Saudara Syahid Nur. Rohana Daud. Zian Z. Apa khabar Zian? Hayati Sipun. Apa khabar Hayati? Ridwan Pak Cam Baharudin, apa khabar? Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kita berbicara secara, sebab hari ni petang-petang begini ni, suasana di, alamak, something wrong pula tu. Duhai. Boleh call siapa tak yang mau? Okey. Ni masalah ni komputer saya ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada saudara. Saudara Yazid, Saudara Eddie Lalo, Red Hot Chill, Hayati Sipon, Wan, Saudara Jonit Hamzah, Saudara Putra 9899, Pak Cumai, Kadir Roslin, Nurizan. Baik saudara, petang-petang begini ni kita bercerita sedikit masa-masa silam kita sebelum saya meneruskan pencerahan. Segmen inilah segmen pencerahan masa silam saudara dalam segmen memori. Jam 3.30 petang, setengah jam lebih kurang begitulah kita bercakap soal apa yang pernah kita lalui masa silam. Tapi jam 9.30 malam, itu cerita politik. Nak balun ke tak balun ke terpulang saudara. Saudara Su, terima kasih. Saudara Mawar Suci. Sucinya Mawar ni saudara ya. Baik saudara. Bila tadi saya bersiaran daripada rumah anak saya di Kota Permai ni saudara. Memang permat. Cuma dalam perjalanan tadi hari hujan. Bila hari hujan saya teringatlah inilah masa-masanya yang zaman sukar waktu saya kecil-kecil dahulu. Kerana Allahyarhamah ibu saya adalah penuri getah. Selalunya waktu-waktu begini mak, saya panggil mak lah saudara, mak akan duduk di rumah buat kuih-kuih apa yang patutlah. Kuih bengkang ke, kuih pengat ubi kayu dan sebagainya. Dan bila bercakap soal pokok getah ni saya teringat. Bila cakap tentang kebun getah, saya teringat waktu Allahyarhamah ibu saya, memotong getah. Yang paling pentingnya bila kita nak melecehkan. Dulu getah tu dia bukan macam sekarang. Sekarang ni getah dia macam scrap. Saya letak dalam pot tu, satu pot, satu-satu. Dulu mesti dikeringkan dulu. Mesti dikepingkan. Jadi nak dikepingkan getah tu, dia ada prosesnya. Susu getah ini akan letakkan dalam takungan, kemudian dicampur dengan, dia tak boleh campur dengan air. Dicampurkan dengan asid ataupun cuka getah. Baru dikacau sampailah dia keras. Lepas dia keras, diangkat baru dilecek dulu. Sama dia lecek dengan tangan, lecek dengan kaki. Ini untuk anak-anak muda yang ingin tahu tentang bagaimana susahnya orang tua dulu. Mereka bekerja sebagai penuri getah. Sebab itu saya amat memahami tentang untuk nasib masyarakat penuri getah ni saudara. Lepas dilecek, baru dia masuk dalam mesin.
Mesin lah saudara, diputar mesin tu, masuk. Yang seronoknya mula-mula tak ada masalah. Dia licin, laju aja. Daripada tebal begitu, dia nipis. 2 atau 3 kali nipis. Cuma yang masalahnya bila nak dimasukkan dalam mesin yang ada bunga. Mesin berbunga, saudara Marli Gasli, Meluk, saudara Puzayah Ismail, Muhammad Zaki, Jasmine, Jufri Idris, Roslan. Dulu saudara, budak-budak lain ni tak tahu proses macam mana. Siap ada mesin lecek getah. Betul saudara Raja Azizan. Dah dilecek, baru kena jadi keping. Belum lagi selesai saudara. Jadi baru dimasuk dalam mesin yang ada berbunga-bunga. Dia ada bunga, kena ada chop dia. Kalau getah kita ni, kita selalu menjual getah tu kepada, katalah Lim Ken Sing misalnya. Nama toki getah mana? Lokal Melayu saudara dulu. Kebanyakan nama Cina. Lim Ken Sing, Lim Bomping dan sebagainya. Saudara? Jadi mesti ada LKS. Daripada tin tu, sekeping plate daripada tin ataupun daripada zinc, dimasukkan sekali. Ya Tuhan, seksanya punya ketatnya. Kita budak-budak. Sampailah selesai, dapatlah sekeping getah yang ada bunga dia, pada dia pencorak dia saudara. Kita panggil bunga. Mesin bunga. Satu mesin biasa. Mesin biasa tu laju saudara, tak ada masalah. Seronok kita mesin. Tak ada masalah. Sali pertama, masuk gear 2, masuk yang ketiga, tak ada masalah. Tetapi, bila masuk mesin yang ketiga, saudara Muhammad, betul, saya sempat buat getah keping, betul. Masuk yang proses untuk mencorakkan kepingan getah itu. Itu yang seksa jiwa. Ketat saudara. Tapi bagaimanapun tak ada masalah, selesai. Selepas itu, barulah getah ini akan dijemur. Jemur dulu saudara, sampai dia kering. Tapi selepas dijemur pun, tuan punya getah, tuan punya kilang getah, dia akan asapkan dulu dalam dia punya kedai ataupun rumah. Ada rumah asap, maka disalailah getah ini. Barulah dapat getah keping asli. Itu selalunya dulu kita dengar waktu berita. Penghujung waktu berita radio, dia akan beritahu senarai harga getah. Harga getah asli begini-begini, harga getah asli FOB. Kita nak dengar apalah harga getah ni. Macam-macam harga getah, saudara. Baru dapat tahu senarai harga getah. Itu dulu, saudara Atalika, saya bercerita tentang sukarnya warga yang menjadi penoreh getah. Getah ni pula, saudara, ada 2 jenis. Satu lagi segerap. Segerap ni bila ditoreh, kesan daripada getah-getah yang mengalir dekat lurah dia tu, pada kayu tu, kena bawa balik, kena dibuang kayu, baru dijemur. Harga sekati, dulu kami pertimbang sekati. Sekati segerap, 35 sen ataupun 30 sen. Tapi untuk sekati getah berbunga, getah asap berbunga, harganya RM1.60, RM1.20 sekati. Itu bab getah. Tapi banyak orang di zaman Jepun dulu, mengikut kata Allahyarhamah ibu saya, zaman Jepun dulu kita makan biji getah, saudara. Banyak orang tak tahu. Biji getah itu dikopek, direbus, sebenarnya dijadikan lemping. Lemping biji getah nak menggantikan beras. Itu dalam tahun, saudara Zahiruddin, dalam tahun 1983 saya tolong ayah jual getah. Berat tu saudara. Jual getah seronok lah kalau tolong ayah pergi jual getah, saudara Zahiruddin. Memang seronok lah dapat makan mi percuma, dapat masuk kedai kopi. Tak gitu. Ayah apa, abang kaki dia. Saudara Hamidah Hassan, betul. Saya pernah zaman mesin getah keping. Siapa yang pernah melalui zaman mesin getah? Ini yang paling yang agak menyeronokkan, tapi semua itu dah tak ada sekarang. Hari ini penoreh getah saya difahamkan apa yang ada dalam pot getah itu diangkat buku saja. Terus dijual begitu. Saudara. Saudara Mokhtar, no comment lah TPM masuk mahkamah. Ini saudara, apa hal ni saudara? Saya dah bercakap petang-petang begini, kita tak bercakap soal politik. Jangan kita bercakap. Malam nanti 9.30. Teman-teman, saudara Azmir dia kata ayah saya pembeli getah basah pada masa itu. Ya saudara Azmir. Kalau dia pembeli getah basah artinya yang sudah jadi pot lah saudara. Bukan yang dah jadi keping. Kalau yang keping ni dia masih dah kering. Getah yang dah dia jadi keping, yang dah disebesin berbunga mesti adalah kepingan. Saudara Mak Ridwan, saya pernah mandi susu getah sebab kaki tersangkut akar. Saudara Mak Ridwan, itulah perit susahnya saudara. Pahit manis, benda getah, kadang-kadang dia angkat. Getah bukan
satu baldi tu bila jatuh macam kata Saudara Mak Ridwan tadi, tersangkut kaki kat ni getah punya akar getah tu, jatuh terterap, tersimbah lah. Kalau simbah getah satu hal juga. Ini mak marah atau bapak marah. Kemudian kalau simbah getah tu habislah rambut. Jawabnya kena pergi cari ini tukang gunting botak kan. Saudara Zarudin berat. Kalau masih bunga betul. Orang Johor cakap getah ojo. Saudara Mak M Arifin dapat upah 50 sen kalau orang atuk. Dapat tolong atuk ini. Itu kalau dapat 50 sen tu tolong atuk jual getah. Ataupun mesin getah kira sekeping bila kepak getah jual getah tu barulah dapat upahnya. Bukan hari itu saja waktu hari jualan getah. Dan kebun getah ni pula saya selalunya ada perigi. Di atas kebun keping ada perigi, di situlah saya selalu menemani ibu saya menuri getah. Bila dah bangun pagi itu dah sampai, saya selalunya kita sampai di kebun getah tu sekitar jam 5 pagi. Sempat juga saya bentang kertas plastik tu, tidur dulu. Tidur dekat pangkal getah tu. Arwah ibu saya akan motong 1 nirai, 2 nirai. Masuk nirai ketiga, baru dia panggil meh. Susahnya dulu saya, Mak Ridwan Basirun, nak belanja sekolah pula motong getah. Susah saya, memang susah. Saya pula terpaksa menemani ibu saya kerana ibu saya masa tu muda lagi saya, umur dalam 35 tahun. Khawatir pula diganggu oleh orang-orang. Maklum sajalah. Dia hidup di kampung, saudara. Jadi tidur kat situ. Habis 3 nirai, 4 nirai baru. Sebab nirai getah ni dia straight. Dia masuk nirai ketiga, dia panggil, kita pun bangun. Angkat balik plastik tu. Letak pokok getah, tidur. Sebab itu saya selalu berpesan pada anak-anak saya. Saya katakan, kamu jangan menghina orang. Jangan pandang rendah pada manusia lain. Sebab Papa pernah tidur di bawah pohon getah. Papa punya mak setiap-tiap pagi menyembah pohon getah untuk mencari rezeki. Papa juga mandi air perigi dalam kebun getah. Masa itu tak ada tak ada brush gigi saya, tak ada, zaman tak ada Colgate. Melainkan kita standby arang, kayu arang saudara, kayu arang tu ditumbuk-tumbuk standby tak dalam plastik. Jadi pagi-pagi ambil kayu arang tu, itulah jadi gunakan untuk menggosok gigi. Jadi saya selalu berpesan pada anak-anak saya dan cucu-cucu saya, jangan kita menyombong dengan orang. Sejarah silam saya melihat miskin kita. Sebab itu arwah ibu saya selalu mengatakan, hina besi kerana karat, hina manusia kerana harta. Jadi berusahalah kita untuk memperbaiki hidup kita supaya kita tak dihinakan oleh orang lain. Saudara, itu cerita zaman yang lalu. Cerita ni tak habis pula cerita ni. Kita masih lagi dalam segmen memori masa silam. Panjang pula cerita-cerita pasal pokok getah ni. Besok kita sambung lagi, saudara. Macam mana kita mengutip cendawan. Cendawan ada 2 jenis. Satu cendawan busut. Satu lagi cendawan kukur. Besok kita cerita itu, saudara. Kalau saya ingat lah. Kalau tak ingat, boleh ingatkan saya. Saudara Bob, apa ni? Kalau boring-boring nak buat macam mana? Saya ini cerita saya. Inilah ceritaku. Saudara nak marah-marah lah. Apa saya boleh buat? Kerana Zam-Zamin dulu saya jual kuih upah 30 sen dan 70 sen tahun 70-an. Benar? Baik, saudara. Kita berbalik kepada kisah apa yang berlaku selepas korang berlakunya pertempuran sengit antara yang bawa mula Tengku Razila Hamzah menentang Dr. Mahathir. Ingat saya sambungan semalam. Hebatnya memang tak boleh nak terkata lah. Di mana usai pemilihan UMNO dan Dr. Mahathir diisytiharkan menang, maka waktu itu para pengikut Tengku Razali merasakan bahawa ada penipuan. Mereka tak rasa puas hati. Ini pertandingan 1987, saudara. Pertandingan kedua selepas. Kali pertama Tengku Abdul Rahman menentang ini Tun Fuad. Kali kedua Tengku Razali menentang kali ketiga. Kali kedua ini Husin On lawan dengan Sulaiman Palestin. Kali ketiga Tengku Razali menentang Dr. Mahathir untuk jawatan Presiden UMNO masa itu. Jadi bila para pengikut Tengku Razali ramai merasakan bahawa ada berlaku penipuan, maka mereka membawa kes itu ke mahkamah. Ini cerita benar, saudara. Banyak orang mengatakan yang Tengku Razali tak puas hati maka dia bawa ke mahkamah. Tidak. Tengku Razali tak tahu menang. Waktu itu selepas dia diisytiharkan, Dr. Mahathir menang dengan 43 undi.
Teguh Razali ambil keputusan bercuti di Davos. Tinggallah anak-anak buah dia tu, panglima dia terdiri daripada Datuk Abdul Hamid Badawi. Dia menentang Dr. Mahathir saya dari dulu lagi. Kemudian Rais Yatim. Kemudian peguamnya Marina Yusof. Datuk Zainal Abidin Zain sebagai Timbalan Menteri masa tu. Dan juak-juak lain merasakan bahawa perkara ini tidak boleh dibiarkan, maka dibawalah kes itu ke mahkamah. Jangan lupa saya. Maka tujuannya iaitu dipanggil kumpulan 11. Kumpulan 11 masuk ke mahkamah dan berlakulah perbicaraan. Setelah diperbicarakan, saudara, dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, maka diputuskan bahawa pihak yang mencabar keputusan tersebut ada prima facie, ada kes dan memberi pilihan kepada Dr. Mahathir sama ada mahu diadakan semula pengundian ataupun besar kemungkinan UMNO diharamkan. Di sinilah agak-agaknya orang Melayu kecewa dengan tindakan Dr. Mahathir yang memilih. Biarlah dia kata nak haram-haram kalau UMNO. Akhirnya UMNO diharamkan, saudara. Kesan daripada pemilihan raya, pemilihan parti 1987, maka UMNO diharamkan. Itu waktu Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO. Tujuannya lain tidak untuk memastikan dia kekal sebagai Perdana Menteri. Kemudian dia lupa sebab waktu itu dalam perlembagaan Barisan Nasional, kalaulah seseorang pengurusi atau Presiden Barisan Nasional hendaklah mesti datang daripada mana-mana parti yang gabungan. Kalau mungkin jadi Presiden daripada MCA atau MIC, masa itu dalam Barisan Nasional ada 12 parti bergabung. Jadi apabila UMNO diisytiharkan haram, itulah masanya satu suasana yang agak memalukan kita. Tapi Dr. Mahathir dia redha. Kerana ketika itu Dr. Ling Leong Sik daripada MCA menjadi pengerusi Barisan Nasional. Sehinggalah akhirnya apabila Dr. Mahathir menubuhkan UMNO baru. UMNO yang ada hari ini sebenarnya saudara adalah UMNO baru. Tapi bagaimanapun kerana selepas itu, lepas kemasukan teman-teman daripada Parti Semangat 46 baru dah dijulumakan sebagai UMNO lama. Tapi sebenarnya UMNO yang ada hari ini adalah daripada UMNO baru yang ditubuhkan oleh Dr. Mahathir, kesan daripada UMNO yang telah diharamkan oleh mahkamah. Ini saya kena ceritakan benda ini fakta, saudara. Tak boleh saya berbohongi. Kemudian selepas ditubuhkan UMNO baru ini, ramailah teman-teman yang ataupun pengikut-pengikut Teguh Razali Hamzah, separuh daripada ahli UMNO tidak dibenarkan untuk menyertai parti UMNO baru yang dipimpin oleh Dr. Mahathir sebagai presidennya, Tun Ghaffar sebagai timbalan presidennya, naib presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan siapa lagi masa itu. Dan mereka inilah yang menerajui UMNO baru. Ketua Pemuda waktu itu adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Waktu itu saya bergiat dalam pergerakan pemuda, saudara. Jadi bila Datuk Najib kata we got no choice. Apabila dia adakan ujuk ke UMNO baru, maka kita semua mendaftar semula sebagai ahli UMNO baru. Bagi kumpulan Teguh Razali yang tidak dapat masuk UMNO, mereka bertambah marahlah. Tetapi bagaimanapun, sewaktu UMNO diharamkan, ya, perbicaraan apa semua Teguh Razali tak ada, saudara. Sebab itu kalau orang mengatakan Teguh Razali adalah mastermind di belakang pengharaman UMNO, salah. Orang yang mengambil tindakan mahkamah apa semua tu, yang menggalakkan mahu diadakan tindakan mahkamah, Pak Lah, Saudara Rahim, dia panggil Rahim 11. Dia antara kumpulannya pergi ke mahkamah. Marina Yusof, Rais Yatim masa itu, Syed Hamid Jafar Alba, ini semua penentang Dr. Mahathir yang merasakan bahawa pemilihan parti tidak betul. Dr. Razali berada di dakwah di luar negeri dan dalam keadaan itu bawa ke mahkamah, UMNO diharamkan. Semuanya agak menghairankan. Tempoh jadah waktu tu terlalu cepat berlalu, saudara. Masanya cepat sangat. Selalunya satu kes macam sekarang ni, bila ada saja satu petition pilihan raya, 4-5 bulan baru dibawa ke mahkamah, baru dibicarakan. Ini tidak. Lepas perbicaraan, bawa kes ke mahkamah dalam tempoh sebulan juga. Tak sampai sebulan, maka UMNO diharamkan. Sebab itu orang merasakan ada agenda. Teguh Razali berada di luar negeri. Jadi bila dia balik, UMNO dah diharamkan. Tubuhkan UMNO baru,
teman-teman kawan-kawan dia, ahli-ahli pengikut-pengikut dia tidak dibenarkan untuk menyertai UMNO baru. Jadi sepeninggalan Tengku Razali berada dalam negeri, ada seorang lelaki bernama Abdul Rahman menemui yang almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, daripada menteri kita yang pertama. Dia kata dia ada parti atas nama Parti Semangat 46. Jadi diserahkan pada Tengku, dia kata bawalah parti ini. Jadi bila Tengku Razali balik, almarhum Tengku Abdul Rahman memanggil Tengku Razali berjumpa dengan beliau. Jadi Tengku Razali berjumpa lah. Hubungan rapat Tengku Razali dengan Tengku Abdul Rahman memang rapat lah. Boleh katakan anak emas lah. Maklum sajalah, masing-masing datang daripada keluarga diraja. Tengku Abdul Rahman dari keluarga diraja Kedah, Tengku Razali keluarga diraja di Pahang. Almarhum bapanya Datuk Tengku Hamzah juga bekas Menteri Besar Kelantan. Jadi hubungan terlalu rapat. Jadi kata Tengku Abdul Rahman diketeli, ini ada parti baru. Tok Ayah rasalah. Mereka istana ni panggil Ayah, Tok Ayah, Ayah Li. Secara mereka bergelaran sama sendiri. Jadi Ayah rasa eloklah hang pegang parti ni. Hang bawa lah ahli-ahli hang masuk Semangat 46 ni. Itu yang memujuknya adalah Tengku Abdul Rahman supaya Tengku Razali memimpin parti Semangat 46. Sebab itu kalau orang mengatakan Tengku Razali yang mengharamkan UMNO, salah. Tengku Razali menubuhkan Semangat 46 juga salah. Tapi Tengku Razali adalah memimpin parti Semangat 46 kerana menerima amanat daripada almarhum Tengku Abdul Rahman. Kata Tengku, dia kata tak apalah Ali, biar lah ahli-ahli hang tu daripada masuk PAS, meraban sana, meraban sini, biar mereka masuk terkumpul di dalam parti Semangat 46. Nanti sejuk hati Dajjal tu, Tengku Rahman dia panggil Dr. Mahathir Dajjal. Banyak orang tak tahu tu. Bila Tengku Rahman kalau dia panggil Dr. Mahathir kena Dajjal. Nanti sejuk hati Dajjal tu, hang bawa lah ahli-ahli ni semua masuk UMNO balik, perkukuhlah. Jangan sampai orang Melayu berpecah. Itu pesan Tengku Abdul Rahman kepada Tengku Razali. Jadi atas amanat itulah maka Tengku Razali memimpin Semangat 46 dan mendapat sokongan di kalangan beberapa orang bekas-bekas pemimpin UMNO yang hebat. Tun Musa Hitam juga menyokong, Allahyarham Datuk Harun menyokong, saudara Abdullah Badawi, Rais Yatim, Datuk Zainal Abidin Zain, Datuk Marina Yusof, saudara, ramai pemimpin Melayu yang tidak berkesempatan untuk berada dalam UMNO baru itu, mereka menyertai parti Semangat 46. Ya. Jadi dalam saat-saat mententeramkan parti Semangat 46 ini, cucu saya pun dah balik. Hai. Jadi dalam saat-saat begitu, tiba-tiba saudara orang mengatakan bahawa Tengku Razali bertanggungjawab untuk membunuh UMNO. Sebenarnya salah. Beliau adalah orang yang dipertanggungjawabkan oleh Tengku Abdul Rahman untuk menjaga ahli-ahli UMNO supaya jangan lari masuk parti pembangkang dan sebagainya melalui parti Semangat 46. Saya menceritakan petang-petang begini saudara supaya inilah sejarah yang tidak tercatat tetapi yang perlu kita faham. Antara Tengku Razali dengan Dr. Mahathir, dia sebenarnya tidak ada permusuhan, tetapi Dr. Mahathir tidak senang dengan Tengku Razali berpunca daripada tindakan Tengku Razali mempertahankan Datuk Harun Idris yang ketika itu berada dalam penjara untuk bertanding jawatan naib presiden. Dr. Mahathir ni kamu lawan saja dengan dia, dia akan pastikan you are finished. Itu sikap dia yang susah saya nak ramalkan. Jadi bila dalam keadaan begitu, tubuhnya parti Semangat 46, Tengku Razali menjadi presiden dan dibantu oleh Rais Yatim sebagai timbalan presidennya. Dan ramai lagi yang lain. Tun Musa Hitam dia kata tak apalah, Li, you take care. Dia pun tak minat, saudara. Terima kasih saudara Rai, terima kasih jelasan. Ini keadaan. Jadi Tun Musa Hitam kata I just want to relax. Biarlah you jalanlah sebab you ni orang politik, you minat sangat politik ni. Hubungan mereka rapat, saudara. Jadi Tengku Razali bersusah payahlah untuk memastikan warga UMNO yang tidak dibenarkan masuk dalam parti UMNO baru yang ditaja oleh Dr. Mahathir.
Jadi teman-teman yang ada dalam UMNO hari ini kena sedar bahawa parti kita ni sebenarnya parti baru, UMNO baru. Tapi selepas beberapa tahun, dibuang perkataan baru itu, dijadikan bahawa UMNO seperti biasa. Itu pun selepas ahli-ahli daripada Parti Semangat 46 menyertai UMNO. Itu keadaan saya. Jadi Tengku Razali waktu itu memimpin Semangat 46, tiba-tiba berhampiran dengan Pilihan Raya Umum. 86, 87, 89, 90 rasanya. Saya tak dapat dia punya tarikh exactly date saudara. Besok mungkin saya bagi tahu. Dan bila berhadapan dengan Pilihan Raya Umum, maka Tengku Razali bertemu dengan beberapa pimpinan pembangkang membentuk satu pakatan pembangkang. Macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tubuh Parti Pakatan Rakyat. Bila dia disingkirkan, dia tubuh Parti Keadilan, tubuh Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat masuklah ahli daripada PAS, daripada DAP dan Parti Keadilan. Tengku Razali bila saja beliau mengetuai Parti Semangat 46, maka beliau menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah. Di situlah kita melihat begitu ramai sokongan rakyat terhadap kebangkitan Perpaduan Ummah. Apabila waktu itu PAS menyertai dalam Perpaduan Ummah. Angkatan Perpaduan Ummah terdiri daripada Parti PAS, Parti Semangat 46, Parti PBS dan Parti DAP. Dan bila saja peristiwa yang Maulia Tengku Razali menandatangani, sebenarnya bukan Tengku Razali yang menandatangani piagam kerjasama itu ditandatangani oleh Rais Yatim bersama-sama dengan Parti DAP. Sebab itu kadang-kadang saya bila dengar bila Rais mengatakan bahawa DAP ni begitu begini, saya pun hairan. Sebab beliau adalah antara orangnya yang menandatangani. Saudara betul begini, Datuk Seri di SKA tegur sikit Rafizi tu buat sidang yang memilukan. Betul, insya malam ni saya nak cakap. Saya begini, saudara, itu buat politik nanti. Tak betul kita balon ni, saudara. Rafizi sudah hal lagi. Jadi pening rakyat jadinya, saudara. Dan jadi dalam keadaan begini, saudara, saya melihat bahawa wujud dua pertembungan antara Angkatan Perpaduan Ummah APU dengan Dr. Mahathir. Itu UMNO, Barisan Nasional. Sebenarnya waktu itu, saudara, hampir-hampir saja Barisan Nasional tewas. Ini cerita benar, saudara. Walaupun unit propaganda, waktu itu tak ada media sosial. Yang ada utusan, berita harian, TV station, ini surat khabar, surat khabar arus perdana. Kalau surat khabar macam Watan, macam Harakah, ini dia tidak begitu berpengaruh. Edaran tak banyak. Jadi begitulah keadaannya, digembar-gemburkan. Kononnya Angkatan Perpaduan Ummah ini adanya DAP. Maka orang Melayu tergadai lah, macam-macam cerita dibuat. Tapi masih lagi rakyat yakin. Cuma apabila Parti PBS di Sabah, pimpinan Pairin Kitingan, dia menyertai Angkatan Perpaduan Ummah. Sebab dia juga nampak bahawa masa depan Barisan Nasional di Sabah juga tergugat. Jadi dia mengambil keputusan, dia masuk menyertai Angkatan Perpaduan Ummah. Dan kesilapan besar yang dilakukan oleh Tengku Razali Hamzah, apabila pada hari Rabu, dekat-dekat dengan pilihan raya itu, dia menghadiri satu majlis. Majlis itu diraikan oleh PBS. Keadaan Tengku Razali sudah dianggap sebagai calon Perdana Menteri ni, saudara. Jadi diraikan secara Adam Jebat, betul. Maka Tengku Razali diraikan satu majlis dan dipakaikan tengkolok. Di sinilah kesilapan yang nampak. Mungkin teman-teman ataupun penasihat-penasihat Tengku Razali tidak sensitif pada tengkolok itu. Biasalah sebenarnya. Sebenarnya itu tengkolok biasa, saudara. Bagi masyarakat kadazan dusun ni, memakaikan pemimpin dengan tengkolok ini satu penghormatan. Tapi kerana tengkolok itu pula diletak begitu, ada pula nampak gambar seolah-olah gambar ini cross, itu simbol kepada parti Kristian. Dan sebelum itu memanglah diwawarkan bahawa PBS ini adalah parti yang mau mengkristiankan rakyat Sabah. Jadi bila Tengku Razali bersama dengan PBS dan ada pula tengkolok begitu, jadi digambarkan bahawa Tengku Razali seolah-olah sudah dibaptiskan, sudah dikristiankan. Itu sahaja. Gambar itu disebar ke seluruh negara 2 hari sebelum pilihan raya. Maka tewas. Kalau tidak, saya cakap saudara-saudara, memang waktu itu memang mood rakyat untuk menukar
Sebab rakyat sudah dapat melihat macam mana percaturan politik. Ya, Saudara Zaidi, betul. Tengkolok itu lambang salib. Sebenarnya bukan lambang salib, dia nampak cross. Sekarang ni pun ramai pakai juga tengkolok tu, dah tak ada masalah. Tapi biasalah, orang Melayu ni cukup sensitif. Dia sensitif. Dulu-dulu saya, kalau siapa makan menggunakan chopstick, wah, jadi satu isu besar, saudara. Tahun 70-an, malahan awal tahun 80-an. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim makan menggunakan chopstick, itu pun jadi isu. Wah, Anwar Ibrahim makan berspit. Saudara, jangan main-main, saudara. Orang Melayu ni cukup mudah terpedaya dengan slogan-slogan yang sebegitu. Begitu sebab itu saya kata macam minggu lepas saya pernah menegur. Saya pernah menegur ini Datuk Seri Ayub. Apabila beliau mengatakan harga dekat hampir dengan perayaan Tahun Baru Cina, permasalahan harga khinzir atau babi ini akan dibincangkan di kabinet. Mengeledak orang Melayu, saudara. Orang Melayu sebenar-benar, saudara, mudah untuk diprovokasikan dengan pelbagai slogan, mudah dicocok. Dan orang Melayu adalah mudah melatah. Saya kena ingat, saudara, dua perkataan yang tidak ada dalam vocabulary ataupun dalam kamus masyarakat antarabangsa, itu kamus Inggeris, dua. Satu itu amok, satu lagi latah. Dua ini tidak ada. Yang ada cuma adalah kamus Melayu, saudara. Satu amok. Amok ni kalau orang putih kata, Malay word said, go rampant. Artinya mengamuk lah. Itu orang Melayu. Orang lain tak ada mengamuk. Tak ada perkataan mengamuk ni, tak ada dalam istilah mereka. Yang kedua, latah. Saudara bukalah ini kamus bahasa Inggeris, tengok. Tidak ada. Yang ada perkataan itu, latah. What mean latah is something is make them look like hysteria dan sebagainya. Jadi orang Melayu ni mudah melatah. Bila dicocok saja gambar konon Tengku Razali pakai salib, tengkolok salib, maka hilang kepercayaan mereka. Maka tidak berdaya. Itu pun masih lagi mengalami kesukaran untuk mula Tengku Razali Dr. Mahathir memenangi pilihan raya. Itulah pilihan raya yang paling sukar. Kali pertama, kali kedua selepas 1969, kali kedua UMNO Barisan Nasional mengalami kesukaran untuk meneruskan pentadbiran di anjung kuasa di Sri Perdana, saudara. Itu keadaan saya. Bagaimana juga dalam perpaduan ummah itu termasuklah parti PAS. PAS ini selalu saya katakan susah untuk dipercayai. Ini saya cakap terus terang. Rupa-rupanya bukan hanya waktu dalam Barisan Nasional. Dulu waktu dalam Barisan Nasional, PAS berada hasil daripada pimpinan Tun Razak, masa itu Datuk Asri. Datuk Asri memimpin PAS dan mereka berada dalam acuan Barisan Nasional. Tapi tak lama mana mereka keluar. Begitu juga dalam Angkatan Perpaduan Ummah. Ada rahsia antara PAS. Sebab itu Tengku Razali sanggup mengatakan PAS ni adalah pelacuran politik. Saya tak boleh cerita lebih. Kita tunggu besok apa yang dimaksudkan oleh Tengku Razali sebagai pelacuran politik daripada parti PAS. Jumpa lagi petang besok. Relax-relaxkan minda anda. Saya ucapkan selamat petang. Salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Selamat petang.